Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi at-tayyibin wa man salaka masalikahum wa nahaja manahijahum ila yaumiddin. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Yang berusaha bahagia Tuan Haji Rosli, Haji Ismail Group sekeluarga, Tuan Umar, Tuan Haji Mahmuzi, pengurus kompleks SIG Kuah, urus setia seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang hadir pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini di dalam kuliah duha Jumaat kita. Mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah lamanya kita tuan-tuan tidak berjumpa, paling akhir kuliah duha Jumaat yang saya hadir di Langkawi ini adalah pada bulan Mac 2021 yang lalu. Dah dekat setahun rupanya masa berjalan. Begitu cepatnya masa berlalu dan banyak peristiwa sudah pun berlaku. Kemarin tuan-tuan saya sampai di JT Kuah, lama tak naik bot. Pagi-pagi pukul 8 penuh orang atas bot. Bila saya turun, saya pergi ke tempat biasa setelah saya kuliah subuh Jumaat di Masjid Al-Hana. Macam pagi tadi, saya akan dibawa oleh jemaah, oleh jawatan kuasa pergi minum pagi di satu warung dekat dengan JT. Kemarin bila saya pergi, warung roti canai tu dah tak ada lagi, tinggal habuk, tak ada. Kenapa tak buka? Jadi selepas kuliah subuh tadi baru saya diberitahu bahawa pemilik warung tu dah pun meninggal. Rupa-rupanya saya sebut pagi tadi tu bahawa saya yakin bahawa dalam tempoh masa kita tak berjumpa ini, daripada bulan Mac 2021 sampai ke hari ini, sudah pasti ada orang yang telah pergi, yang telah meninggalkan kita tuan-tuan. Rupanya betul. Allah yarhamhu. Dan kita doa mudah-mudahan sahabat saudara kita yang telah pergi dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada ibu ayah kita, guru-guru kita, seluruh muslimin muslimat, mereka semua mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keampunan daripada segala dosa. Mudah-mudahan kita akan terus istiqamah melakukan amal kebaikan dan kebajikan dan niatkan pahala itu kepada orang-orang yang kita sayang. Muslimin muslimat sekalian, pagi ini macam mana saya janji, malam tadi pun saya sebut di Masjid Aisyah, pagi tadi subuh juga saya sebut, pagi ini di kuliah
duha di HIG ni, saya akan berkongsi satu kunci syurga. Nah, yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih 1400 tahun yang lalu berkenaan dengan perkara ini. Ia bukan berdasarkan sebuah hadis yang dhaif, ya, yang memang kita dalam fadailul amal tak ada masalah pun beramal dengan hadis yang dhaif. Banyak pun dalam ibadat kita buat dalam amalan kita berdasarkan hadis yang dhaif yang memang disepakati ulama, tak ada masalah pun untuk kita beramal dengannya dalam fadailul amal. Adapun hadis yang saya sebut akan kita bahas pada pagi ini adalah hadis yang sahih, ya, sebuah hadis yang hukumnya kalau tolak jadi kapiak, tuan-tuan. No, hadis yang sahih adalah riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Selepas daripada Quran, maka hadis yang sahih inilah berada di kedudukan yang kedua, tuan-tuan, ya. Saya ada satu satu bingkisan yang saya bekalkan kepada tuan-tuan tu, ada atas kerusi tu. Siapa yang belum dapat boleh dapatkan di atas kursi di tengah tu untuk pegang, ya, sebab kita akan baca berdasarkan hadis daripada apa yang ditulis di situ. Ini adalah hasil daripada usaha pihak Yayasan Amal Malaysia cawangan Kedah yang telah pun menyediakan bingkisan ini kepada seluruh umat Islam. Macam mana kita dapat kita bekalkan di masjid-masjid Suratul Mulk yang dibaca di masjid-masjid di negeri Kedah ini pada selepas Isya. Begitulah juga disediakan kepada kita apa yang disebut sebagai Sayyidul Istighfar. Jadi pada pagi ini dalam duha kita akan membaca sebuah hadis sahih berkaitan dengan Sayyidul Istighfar. Okey? Apa dia yang dimaksudkan dengan Sayyidul Istighfar dan bagaimana kita nak beramal dengannya? Ya. Yang pertama, tuan-tuan, yang ada di tangan tuan-tuan itu hanya mentah Sayyidul Istighfar yang mentah, ya. Tetapi dia sebenarnya tidak habis. Dia sebenarnya satu riwayat hadis yang lebih panjang daripada yang ada di tangan tuan-tuan. Okey? Kita baca hadis itu. Hadis dia berbunyi an Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada seorang sahabat bernama Sayyidina Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Sayyidul istighfari an taqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Qala wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Rawahul Bukhari. Nampak tak? Hadis itu hadis yang panjang. Jadi yang di tangan tuan-tuan tu apa dia? Itulah mentah Sayyidul Istighfar yang akan kita fahami pada pagi duha ini. Okey? Apa maknanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Istighfar, bermula penghulu bagi segala istighfar. Dia sebut Sayyidul Istighfar. Sayyid itu makna penghulu.
Kalau macam kita kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita itu disebut sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulu bagi segala Nabi dan bagi segala Rasul. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, semua Nabi-Nabi, semua itu Nabi. Tetapi hebatnya Nabi, tingginya Nabi, mulianya Nabi, istimewanya Nabi mengatasi semua Nabi-Nabi. Sebab tu Nabi dipanggil Sayyidul Mursalin. Macam tu. Kalau Ramadan itu disebut Sayyidul Syuhur, daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, kan? Itu semua penghulu, itu semua adalah bulan. Tetapi penghulu segala bulan maknanya yang paling mulia daripada bulan-bulan, yang paling istimewa daripada bulan-bulan, yang paling hebat daripada bulan-bulan yang biasa tadi adalah Ramadan. Macam juga hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. 7 hari itu semua nama dia Al-Ayyam. Tapi Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari siapa? Jumaat. Sebab apa? Sebab Jumaat ini adalah sangat istimewa. Jumaat ini luar biasa. Jumaat ini sangat hebat kerana fadilat dan kelebihannya. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, istighfar. Takkan kita tak tahu bahawa istighfar itu sesuatu yang dituntut ke atas kita, sebab kita manusia berdosa. Memang kita tahu. Nabi SAW banyak hadis sebut tentang istighfar. Sunnah Nabi lepas semayang istighfar 3 kali. Tu kita buat tiap-tiap kali lepas semayang. Tok Imam kata astaghfirullahalazim, kita pun ikut astaghfirullahalazim. Itu semua adalah amalan Nabi. Nampak tak? Nabi kata, ayyuhan nas, hai semua umat manusia, tubu ilallah, tobat kamu pada Allah, istighfar, minta ampun. Inni, sesungguhnya aku ini, kata Nabi, atubu ilallahi fil yaum, aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari. Berapa kali? Dalam 2 riwayat. Riwayat yang pertama disebut mi'ata marrah, 100 kali. Nabi beristighfar, bertaubat 100 kali. Dalam riwayat yang kedua sebut aksar min sab'ina marrah, lebih daripada 70 kali. Okey? Siapa nak dalam keadaan dia hidup dirundung masalah, nak keluar daripada masalah, banyak-banyak istighfar. Siapa nak dimudahkan rezeki, banyak-banyak istighfar. Nampak tak? Kadang rezeki diberi dari sumber yang tidak dia sangka-sangka, banyakkan istighfar. Jadi istighfar fadilatnya banyak. Sekarang kita nak baca satu hadis yang Nabi sebut Sayyidul Istighfari, penghulu kepada segala istighfar. Okey. Saya yakin dan percaya, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah juga lama beramal dengan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Cuma kita tidak pasti kepada dua. Yang pertama, bila sebenarnya nak amal. Yang kedua, apa sebenarnya fadilat dan kelebihan. Bila kita tidak tahu tepat bila kita nak beramal, kita main baca je lah. Satu. Bila kita tidak tahu apa sebenarnya fadilat kepada Sayyidul Istighfar, maka kita tidak istiqamah. Betul tak betul? Kita tidak konsisten. Kita tak jadikan ia sebagai sesuatu yang mesti kita baca. Kita ingat hari-hari mesti kita baca. Sebab apa? Kita tidak tahu. Maka kerana itu saya bawa hadis ini untuk kita bincang, faham betul-betul apa maknanya, supaya selepas ini tidak ada lagi di antara kita yang meninggalkan Sayyidul Istighfar. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, Nabi kata Sayyidul Istighfar antaqul, penghulu segala istighfar, bahawa kamu berkata Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi
faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tuan-tuan, yang belum dapat boleh ambil di atas kursi di depan. Okey, sekali lagi kita terangkan apa dia yang dimaksudkan dengan sayyidul istighfar yang kita sebut Allahumma anta rabbi sampai fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Okey, Nabi kata wa man qalaha minan nahari muqinan biha, siapa-siapa yang dia berkata dengannya, yakni dia mengucapkan sayyidul istighfar, okey, minan nahar, pada waktu siang, muqinan biha, ketika dia berkata itu dia yakin dengan apa yang dikatanya. Ketika dia mengucapkan sayyidul istighfar itu dia yakin dengan apa yang diucapkannya. Famata min yaumihi qabla an yumsiya. Tuan-tuan, tiba-tiba orang ni mati. Selepas dia baca, dia mati sebelum dari tenggelam matahari. Fahuwa min ahlil jannah, maka dia adalah ahli syurga. Tuan-tuan, sebab tu saya kata ini adalah kunci syurga. Orang tu dia baca tadi lepas subuh. Dia baca lagu mana? Dia baca dengan keadaan dia yakin. Dia faham, dia yakin apa yang dia baca itu, matilah dia setelah itu sebelum daripada tenggelam matahari. Fahuwa min ahlil jannah, Nabi kata dia adalah ahli syurga. Tuan-tuan, itu fadilat sayyidul istighfar. No, apa dia? Kalau dia baca dengan yakin, syaratnya apa dia? Sayyidul istighfar itu dibaca dengan difahami maknanya, dipahami pengertiannya, diyakini apa yang dibacanya. Maka kalau orang tu dia baca pada waktu siang, Nabi kata matilah dia sebelum tenggelam matahari, maka orang tu adalah ahli syurga. Lepas tu Nabi kata waman qalaha, dan siapa-siapa yang membacanya pada waktu malam, waman qalaha minal laili, dia baca waktu malam, wa huwa muqinun biha, hal keadaan dia yakin dengan apa yang dia baca, no, famata, maka matilah dia qabla an yusbiha, dia mati sebelum subuh. Fahuwa min ahlil jannah, maka dia adalah ahli syurga. Tuan-tuan boleh faham maknanya yang Nabi habaq dalam hadis yang sahih ini adalah kunci syurga untuk kita. Kita baca pada waktu siang dengan yakin, maka kalau mati sebelum malam kita ahli syurga. Kalau kita tak mati, saat lagi kita baca pula malam, maka kita baca dengan yakin, syaratnya kita mati sebelum subuh pagi esok, kita juga ahli syurga. Sebab tu saya kata ini adalah kunci daripada kunci syurga yang kita semua tak patut tinggal sama sekali. Tak patut kita tinggal. Yang kita patut kongsi dengan orang-orang yang kita sayang, yang patut kita habaq dekat mak ayah kita. Apalagi hak duduk sakit, duduk terbaring, tak boleh bangun dah, duduk tunggu aja. Pada waktu tu dia dibantu, ambil yang semayang dibantu, semayang pun dibantu, bimbing dia. Pasal apa? Pasal dia adat kata lagi dekat. Walaupun sebenarnya kita yang sihat belum tentulah lagi lambat mati daripada dia. Sebab dia tu katakan ada adat sahaja yang kata sedang sakit tenat dah mati lebih dulu, tapi tak tentu silap hari bulan kita yang tak sakit ni pergi dulu. Nampak tuan-tuan? Tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian, macam mana kita nak dapat yakin? Itulah persoalan. Wa huwa muqinun tu, nak dapat yakin, nak baca waktu mana? Nombor satu. Nak dapat yakin tu nombor dua. Nak baca waktu mana tuan-tuan? Berdasarkan hadis ini, bacalah pada selepas subuh. Baca selepas waktu subuh. Sebaik-baik baca 3 kali lah.
tapi sekurang-kurang kita baca 1 kali. Baca selepas subuh kalau di masjid, di surau, lepas daripada semayang, lepas baca doa. Kalau di pondok-pondok dulu pengajian, dia tok guru akan baca, diikuti oleh para anak murid dia di pondok, di madrasah mereka itu, selepas daripada walhamdulillahi rabbil alamin. Lepas daripada dia baca doa semua, dia sapu muka tu, lepas tu dia baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Anak murid dia pakai ikut ramai-ramai. Tuan-tuan, jadi maknanya kita nak jadikan sebagai satu kelaziman di masjid dan surau kita untuk kita baca tiap kali lepas subuh. Nah, lepas tu kita baca pula bila kita tak mati siang itu pada lepas maghrib. Pasal apa baca lepas subuh? Sebab subuh permulaan siang. Subuh permulaan siang. Jadi kita akan berada dalam edah itu, tempoh siang, bermula dengan subuh, berakhir dengan tenggelam matahari. Kalau tak mati, baca pula waktu maghrib. Bila? Macam tu juga. Selepas daripada baca doa, bacalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sampai habis. Boleh? Jadi kita dah jawab bila kita nak baca. Sekarang macam mana kita nak yakin? Macam mana kita nak yakin? Tak ada jalan. Nak yakin kita kena faham apa yang kita baca. Macam kita mengucap kalimatut tayyibah, macam kita mengucap kalimah la ilaha illallah, betul tak? Afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir ketahui olehmu itulah la ilaha illallah. Jangan kita mengucap la ilaha illallah itu dekat lidah saja, kena bagi sampai ke hati. Jangan kita kata la ilaha illallah tanpa difahami. Kena faham la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Ada nafi, ada isbat. Nafi makna menolak semua Tuhan-Tuhan yang lain itu sebagai Tuhan. Tolak Tuhan berhala, Lata kah, Uzza kah, Manah kah, Tuhan-Tuhan berhala dulu ni, masa di zaman Nabi dulu ni, Nabi dilahirkan itu, tolak. Tak kira lah Tuhan itu Tok Pek Kong kah, Tuhan itu apa nama, Tuhan yang ada banyak tangan kah, Tuhan monyet kah, Tuhan beruk kah, Tuhan ulang kah, Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah kita tolak. Disembah oleh orang di barat kah, di timur kah, di utara kah, di selatan kah, di mana sekalipun kita tolak Tuhan-Tuhan itu. Makna tolak itu apa? Nafi, menafikan. Nafi itu bahasa Arab tapi dah jadi bahasa Melayu. Nafikan Tuhan-Tuhan itu semua. La ilaha illallah. La ilaha makna tidak ada Tuhan itu semua yang berhak disembah sebenar-benar illallah melainkan Allah. Kerat 18 pun lagu itulah, direbui sampai mati, dibakar sampai hangus, kita tetap la ilaha illallah. Yang ibu ayah kita tinggal dekat kita, sebaik-baik apa yang ditinggalkan di dalam lubuk hati kita oleh ayah. Waktu ayah kita azan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri, dia mula dengan menyebut Allahu Akbar, dia berakhir dengan menyebut la ilaha illallah. Seumpama dia kata Muhammad, ayah san dekat kamu, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Andai sampai satu masa tercabutlah ruh keluar dari tubuh kamu, biarlah tercabut ruh itu pergi, biar yang tinggal dalam batang tubuh kamu adalah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya, yang keluar terpancul dari mulutnya la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia masuk syurga. Tak keluar bunyi pun tak apa. Sebenarnya la ilaha illallah ni sangat luar biasa. Tuan-tuan boleh sebut la ilaha illallah, mulut tuan-tuan tak bergerak. Nampak tak? Dia tak macam alhamdulillah, dia tak ada. Dia
la ilaha illallah. Tuan-tuan, tak bunyi pun tak apa, yang penting itu keluar dari hati, la ilaha illallah. Jangan jadi macam burung tiung. Ada satu kisah burung, bisa dengar kan cerita burung tiung? Burung yang pandai berkata-kata. Satu masa seorang ustaz ni dia belah seekor burung. Ini storytelling, no? Cerita. Diceritakan tentang kisah seekor burung tiung yang pandai berkata-kata. Dia duduk dengan satu ustaz. Ustaz ni duduk mengajar sampai bukan takat anak murid dia ada ilmu, burung tiung itu pun reti, tapi dia tak faham. Burung tiung tu reti apa? Dia reti menyebut la ilaha illallah. Masyhurlah burung tiung ustaz ni pasal pandai sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Hari-hari dia sebut la ilaha illallah. Pasihnya dia sebut la ilaha illallah. Kerapnya dia sebut la ilaha illallah. Kagum orang, tuan-tuan. Satu hari, tuan-tuan, datang seekor kucing masuk dalam rumah ustaz, jumpa dengan burung tiung, kekah burung tu. Dia terekam burung tu tak ada menyelamatkan burungnya. Burung tiung ustaz tu hanya mampu teriak, mampu meraung, sehingga slop burung itu telah mati di tangan kucing yang telah menerkamnya pada hari itu. Matilah riwayat burung tiung yang pandai menyebut la ilaha illallah. Satu hari ada kelas, ustaz pun cerita kat anak murid dia tentang kisah burung tiung yang mati. Tiba-tiba ustaz ni sebab, tuan-tuan, dan menangis. Anak-anak murid dia kata, ustaz, burung je kot ustaz. Ustaz, tu kan burung je. Maknanya takkan ustaz nak teriak, oh burung mati kita cari lain lah, lebih kurang begitu. Ustaz ni kata, anak murid, aku bukan menangis kerana matinya burung tiung itu. Aku bukan teriak pasal burung tiung yang pandai bercakap tu mati. Tapi aku menangis sebab aku mengenangkan detik kematian kita. Detik kematian aku dan kamu semua. Betapa malangnya kita ini kalau kita mati macam burung tiung itu. Betapa celakanya kalau kita mati macam burung tiung itu. Burung tiung tak apalah, dia burung. Bayangkan, hari-hari dia ucap la ilaha illallah. Hari-hari dia boleh sebut la ilaha illallah. Tiba-tiba hari dia mati, dia hanya mampu meraung dan menangis. Dia hanya mampu meraung dan merintih sehingga dia mati. Dia tak sebut la ilaha illallah. Aku duk terbayang kalau kita mati tak boleh sebut la ilaha illallah. Tu yang aku teriak. Apa nak abang, tuan? Nak abang kata kalau takap ucap di lidah saja, tak faham di hati, mungkin tak kesampaian kita nanti. Na'udzubillahi min zalik. Nah, jadi sebab tu la ilaha illallah mesti datang daripada hati kita. Mesti datang daripada sini. Tuan. No? Okey. Baik. Jadi bila kita nak menyebut sayyidul istighfar, pastikan kita faham. Pastikan kita faham apa dia yang kita sebut. Apa kita sebut? Tuan-tuan tengok dekat kertas yang saya bagi. Ini kita nak masuk yang tu. Okey. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhanku. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan. No? Anta rabbi, engkaulah ya Allah Tuhanku. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau. Nampak tak? Itu adalah satu frasa kata atau jumlah yang menunjukkan kepada akidah, aqaidul iman. No? Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau Tuhanku. Pengiktirafan kita bahawa Allah itu adalah Tuhan kita. Rabbul alamin, Tuhan yang mencipta dan juga mengurus mentadbir alam ini. Apa yang ada di alam ini, apa yang ada di luarnya, di dalamnya, semuanya ditadbir oleh Allah, dijadikan oleh Allah Tuhan kita, yang kita kata la ilaha illa anta. Tiada Tuhan ya Allah melainkan engkau. Tak ada Tuhan melainkan engkau. Sebab tu kita iktiraf
khalaqtani, ya Allah engkau jadikan aku. Kita ni kejadian Allah, kita ni ciptaan Allah. Syukur tuan-tuan, Allah bagi jadi kita ni sebagai hamba dia yang nama dia anak Adam. Betul tak? Allah jadikan kita ni sebagai hamba dia yang menjadi khalifah di muka bumi. Kita tak dijadikan sebagai bukit, kita tak dijadikan sebagai laut. Kita boleh dijadikan binatang-binatang ternak, tapi Allah Ta'ala jadikan kita sebagai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah jadikan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya kami muliakan anak cucu tu Adam. Kita jadi hamba dia, kita jadi khalifah dia. Kita main atas dunia ni dua. Kita hamba Allah, kita khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kata khalaqtani, ya Allah engkau jadikan aku. Kadang-kadang ada kematian, kita ikut ustaz yang dia angkat tangan baca doa di depan mayat. Ketika dia menziarahi jenazah, dia kata, Allahumma inna abdaka hadha, ya Allah ini sesungguhnya hamba kamu ni, mana orang mati depan ni, antal ladzi khalaqtahu, ya Allah engkaulah yang telah menciptanya, wa antal ladzi hadaitahu lil Islam, dan engkaulah yang telah pun memberikan petunjuk baginya kepada agama Islam. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanih, ya Allah sekiranya hamba-Mu ini dia telah buat baik, dia telah melakukan kebajikan, maka tambahkanlah pahala kebajikan untuknya. Wa in kana musian, sekiranya dia buat jahat, dia ada dosa, fatajawaz anhu waghfir lahu, maka ampunkan dia, maafkanlah dia ya Allah. Nampak? Jadi kita mengaku Allah, ya Allah engkau cipta aku, wa ana abduka, ya Allah aku hamba-Mu. Mengaku, i'tiraf. Bila kita kata Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Tuhanku, kita kata la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau, khalaqtani engkau cipta aku, wa ana abduka aku hamba-Mu. Nampak tak? Kita bukan hamba dunia, kita bukan hamba iblis, kita bukan hamba syaitan, kita bukan hamba pangkat, kita bukan hamba jawatan, kita bukan hamba makhluk, kita bukan hamba suami, kita bukan hamba siapa-siapa, kita ni hamba Allah. Sebab tu kita jadi isteri no, orang perempuan, jangan buat masak nasi, jangan kita berbakti dalam rumah suami kita, kita sapu sampah, kita hias rumah cantik-cantik, jaga rumah bagi elok kerana suami, tapi buat kerana Allah. Kita buat kerana Allah, bukan kerana suami, kerana Allah. Suami buat kerana Allah. Kerana Allah itulah yang baru jadikan apa yang kita buat sebagai ibadah. Kalau kita buat bukan kerana Allah, maka kita sudah melakukan syirik khafi. No, kita terjebak dengan syirik khafi. Jangan buat kerana Allah, baru kita tenang, baru kita bahagia dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Jadi kita i'tiraf apa? Wa ana abduka, aku ini hamba-Mu. Bila kita ini hamba, kalau dulu-dulu belum dipanggil sudah datang, belum disuruh sudah buat, itu hamba. Zaman perhambaan dulu, itu sama-sama manusia. Kita ini apalagi hamba Allah. Kita adalah hamba Allah. Allah panggil kita kena mai. Hayya 'alas salah. Mai semayang. Mai tak? Hak mai itu hamba Allah. Hak tak mai itu dia masih tenggelam timbul. No, dia masih lagi seperti confused. Dia ni hamba siapa? Kadang-kadang guruh baru berdentum di langit. Dia di sini sudah simpan keretanya. Bunyi gerbung, bawa masuk dah dalam pos, bawa keluar dah lah plastik, bungkus dah. Bini dia kata, abang kalau yang bungkus kereta tak pergi masjid ke abang? Dia kata, hang kira masjid, malah ni tak ada masjid. Pasal hujan tak ada masjid.
Dia kata, hang kira lagu tu sekali kereta aku basah. Tuan-tuan, tu hamba siapa tu? Muka tak basuh lagi, no, gigi tak beruih lagi, ayak semayang, ayak wuduk tak ambil lagi, tak membasahi anggota wuduknya. Dia belum sujud kepada Allah, dia sudah sujud kepada makhluk. Kereta dia basuh, dia beruih tayar, no, dia sujud kepada pokok, dia tunduk kepada pokok getah, pokok kelapa sawit ke apa ke. Pasal apa? Dunia. Ni tak betul. Kita kena ingat, kita bukan hamba makhluk, kita hamba Allah. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Maka janganlah kamu diperdaya oleh kehidupan dunia. Allah kata, fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kamu ditipu, diperdaya oleh kehidupan dunia. Keluar sebelum subuh, balik selepas dini hari. Ada tak tuan-tuan? Keluar tak semayang subuh, anak belum mangkit tidur lagi, dia balik selepas tengah malam, anak sudah lama bermimpi. Lama dah anak tidur. Padahal dia keluar sebelum subuh, dia balik tengah malam, dia cari apa? Dia cari dunia. Serendah-rendah rezeki itu dunia. Serendah-rendah rezeki itulah wang ringgit yang kita cari. Yang ramai orang hari ni pulun duk ligan, duk pulun cari dalam dunia rezeki yang paling rendah. Dia lupa rezeki yang paling baik. Apa dia rezeki paling baik? Anak-anak kita yang soleh dan solehah. Itulah rezeki paling baik. Bukan kita tak boleh keluar cari rezeki dunia. Cari, tapi jangan cari melainkan setelah tunai perintah Allah. Jangan cari melainkan dalam melaksanakan perintah Allah. Allahu Akbar. Semayang, doa, ya Allah, rezekikanlah aku ya Allah yang halal darimu daripada yang haram. Ya Allah, kayakanlah aku dengan yang halal darimu daripada yang haram. Tak mau Tuhan bagi rezeki kat kita tapi haram nak buat benda. Nampak tak? No, tuan-tuan, berapa ramai tak peduli lah. Saya pernah, tuan-tuan, budak tu duduk kerja di pulau ni lah. No, saya tanya dia, awak semayang tak? Dia kata payah nak atuk semayang ni. Dia boleh jawab lagu tu, payah nak atuk semayang. Siapa atuk siapa ni? Dia kata saya payah nak atuk. Pasal apa kamu cakap lagu tu? Saya kalut kerja. Kamu kerja apa? Saya kerja kedai makan. Takkan tak ada nak mayang? Dia kata saya buat dua kerja. Kedai makan saya kerja, saya bawa band, saya pergi ambil orang. Lagi saya berhenti mayang, dia pun marah kat saya. Benarnya dia buat alasan kot, kan? Dia mangkit pukul 2-3 pagi, dia pergi ambil band, bawa orang pergi hantar di hotel di tempat kerja masing-masing. Jadi masuk waktu subuh tak boleh berhenti semayang, takut orang marah. Saya kata ingat alasannya. Tapi nak abang kata ada manusia ligan akan dunia, maka belakangkan akhirat. Duk pulun dunia, tak pulun akhirat. Duk ingat dunia, tak ingat akhirat. Tak ingat. Rezeki paling rendah apa dia? Dunia. Inilah paling rendah. Kalau Tuhan bagi rezeki itu haram, Tuhan bagi juga. Tapi nak buat apa? Haram. Duk pulun yang haram ni, al-fulusu fid dunya wal mampusu fil akhirah. Nak buat apa? Lupa rezeki yang paling mahal ni anak-anak kita tu. Itulah rezeki paling baik. Rezeki paling baik anak-anak yang soleh, yang solehah. Tu yang kadang-kadang ada ibu ayah duduk teringat, kalau bolehlah masa berputar kembali, biarlah anak kita kecil semula, untuk kita ajak dia, untuk kita didik dia, untuk kita asuh dia jadi anak soleh-solehah. Tapi anak kita dah besar panjang dah, dia lukakan hati kita. Pasal apa? Pasal dulu kita terlupa untuk memastikan rezeki paling baik ini diberikan yang terbaik untuk mereka, supaya mereka menjadi penyejuk mata hati kita, pengarang jantung kita sampai kita mati. Bukan waktu kecil sahaja mereka bertuah bahagia, no, tapi bila mereka besar, mereka lupa akan tanggungjawab menjadi anak soleh solehah untuk kita, tuan-tuan.
mengaji tinggi sampai luar negara tuan-tuan, nak bagi 110 pun dia tak bagi kat mak dia. Tak bagi. Saya tanya, awak tak bagi duit kat mak? Dah, saya tak bagi. Oh tuan-tuan, dendam dekat mak. Dia kata dulu saya susah waktu tu saya dengan masalah rumah tangga, duk sambung PhD di luar negara, mak tak bagi dekat saya. Padahal mak itulah yang besarkan dia, mak itulah yang telah pun berkorban untuk dia. Oh, bila kita dah berjaya, kita balas dendam balik dekat mak kita, kan? Saya tak balik rumah mak pasal mak saya malas masak. Padahal mak itulah dulu yang masak, yang awak makan. Hari ni awak dah ada keluarga, patut bila kita balik rumah mak kita, tak payahlah mak masak. Mak tak payah masak mak, nanti Ani masak untuk mak. Mak tak payah masak mak, nanti kita bawa kita keluar makan kat luar. Tak payah masak. Mak dah tua, umur mak dah 70 tahun. Mak ni kata, saya kadang-kadang nak lena bila saya rasa tak sihat, saya tak kunci pintu, saya takut saya mati seorang-seorang. Kesian tuan-tuan. No, anak-anak ada dekat tu tapi tak peduli akan tanggungjawab kepada ibu yang sudah tua. Berapa hari lagi mak kita nak hidup? Hanya orang yang sudah tak ada mak, tak ada ayah sahaja yang boleh tahu nilai sebenar-benar ibu dan ayah. Hak kita duk ada ni, kita tak rasa apa pasal mak duk ada depan mata kita. Pasal ayah duk ada lagi, duk ada seberang, kita telefon pun dah. Patut hari-hari telefon mak, hari-hari tanya abang mak. Pasal apa? Mungkin itulah antara ucapan kita terakhir dan kita dengar suara mak terakhir di telinga kita tuan-tuan. Muslimin muslimat dirahmati Allah, rezeki paling baik siapa dia? Anak-anak yang soleh solehah. Rezeki paling sempurna apa dia tuan? Rezeki paling sempurna itulah redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ramai orang hari ni dia cari rezeki paling rendah, dia tinggal rezeki paling baik, dia tinggal rezeki paling sempurna, dia terpedaya dengan dunia dan si penipu daya, iaitu iblis dan syaitan yang Allah perintah untuk kita ambil mereka jadi musuh kita tuan-tuan. Wa ana abduka, ya Allah aku hambamu, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dalam tu ada kan, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, ya Allah aku di atas menyempurnakan persetiaan dan janjiku padamu sedaya upayaku. Kita dah janji dekat Allah tuan-tuan. Tiap kali kita semayang pun kita ikrarkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ya Allah, semayangku ya Allah, amal ibadatku ya Allah, hidupku ya Allah, dan matiku ya Allah, lillahi rabbil alamin, bagimu ya Allah, pemilik semesta alam. Betul tak? Kita ikrar bila kita kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, maka sebenarnya kita beraku janji di situ bahawa kita akan menjadi hamba Allah yang melaksanakan perintah, yang meninggalkan yang ditegah. Nah, Allah kata wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu. Apa-apa yang Nabi kamu, Rasul kamu bawa, yakni perintah, ambil akan dia, yakni laksana akan dia. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Nabi kamu larang, maka tinggal akan dia. Ini aku janji. Kita kena buat. Kita hidup di dunia bukan untuk dunia, saudara. Kita hidup di dunia tuan-tuan, perempuan, hidup dunia ini untuk akhirat. Nampak tak? Kita meniaga untuk akhirat. Kita ke bendang akhirat, kita ke laut akhirat, kita bawa lori akhirat, kita bawa kereta akhirat. Kita pilah buat apapun, tujuan dia mesti akhirat. Siapa buat tujuan dia dunia, dia akan dapat dunia, dia tak ada bahagian daripada akhirat. No, buat kerana akhirat. Anak kita ni anak kita pergi sekolah, nak mula pula tahun sekolah baru kan, sebulan 2 bulan lagi mulalah depa sesi persekolahan yang baru. Hak nak masuk darjah 1, hak nak masuk naik tingkat darjah 2, tingkatan 1. Kena pesan selalu supaya mereka itu tidak lupa kerana Allah, kerana akhirat.
Anak kita pergi sekolah, selalu sebut dekat dia pengaji kerana siapa nak? Kerana Allah. Kerana Allah itu maknanya kerana akhirat. Kerana akhirat tu maknanya kerana Allah. Pasal apa? Takutlah dengan tipu daya dunia ini. Kerana dunia menyebabkan ramai manusia jadi celaka. Dunia menyebabkan manusia itu terpedaya. No, tuan-tuan. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kita tasdiqun bil qalbi, kita benarkan dalam hati, kemudian kita iqrarun bil lisani, kemudian wa amalun bil arkan. Kita benar dalam hati, kita ikrar di atas lidah, dan kita membuktikan dengan anggota. Tak boleh kita buat benda yang haram, matlamatnya baik, jalannya salah, tak boleh. Matlamat tidak menghalalkan cara. Pi curi duit, lepas itu bina masjid. Pi main judi, lepas itu bagi derma, bagi sedekah duit judi. Tak boleh. Jalan pun mesti betul. No, jalan cari duit betul, belanja duit juga betul. Matlamat dah betul, cara dia juga mesti betul. Tengok, itulah yang diajak oleh Islam. Kemudian kita kata apa? A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku minta lindung ya Allah dengan engkau, denganmu ya Allah, min syarri, daripada jahat, ma sana'tu, apa yang telah aku buat. Minta lindung dari jahat yang kita buat. Saya nak tanya, ada orang sini tak pernah buat jahat? Ada tak? Ada orang sini tak pernah buat dosa? Ada tak? Ada masa lalu kita buat salah? Ada tak? Ada. Jadi kita minta lindung dengan Allah daripada kita terus buat salah. Ya Allah, aku minta lindung daripada salah, daripada dosa yang aku telah buat. Maksudnya, ya Allah, jangan bagi aku jebak lagi ya Allah. Ya Allah, jangan bagi aku terlibat lagi ya Allah. Jangan bagi aku ulang lagi ya Allah. Janganlah apa yang aku buat ini, ya Allah, dipesakakan kepada anak-anakku yang ku kasihi. Nampak tak? Tuan-tuan, kadang muka anak kita macam kita, betul tak betul? Macam bini kita, macam tok dia, kan? Tengok macam tok Atun dia. Tengok lah cucu Tok Atun semua. Tak apalah kalau dia tu mewarisi segala sifat mulia kita. Oh tuan-tuan, tiba-tiba kita ni dengan mulut kita yang bisa cakap sikit, orang tu berasa cakap sikit, orang ni kecil hati, macam pisau mulut dia. Lidah dia macam pisau. Dia candik orang tu, kawan ni kecil hati. Cakap dengan kono kecil hati. Kan? Cakap kotor duduk di mulut dia. Tiba-tiba boleh anak turun dia, tiba-tiba boleh cucu turun dia. Na'udzubillahi min zalik. Sebab tu bila kita sedang, bila kita kembali kepada Allah, minta dekat Allah, ya Allah, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku minta lindung daripada jahat yang aku telah buat. Maksudnya apa? Ya Allah, kalaulah jahat ini ya Allah yang aku buat ni, kau lindung dariku, kau lindung juga daripada anak cucuku. Ya Allah, janganlah bagi anak cucuku pesaka benda-benda tak baik ni. Biarlah mereka tu pesaka hak baik-baik. Mulut rapuh macam tok dia, pandai bercakap macam tok dia, kan? Tok dia pandai mengajak orang mandi jenazah ya. Tapi mai kat cucu bukan takat mandi jenazah ya. Rapuh mulut macam Ustazah Asma Harun, pandai ceramah, ajak orang lain kepada kebaikan. Auzubillahi min zalik. Daripada anak cucu kita jadi tak ketahuan punca, jadi instrumen kepada terlaksananya impian iblis dan syaitan di dunia ini. Nauzubillahi min zalik. Tuan-tuan, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Boleh faham? Kemudian kita kata abu ulaka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku mengaku nikmat banyak kau bagi kepadaku. Banyak sungguh nikmat Tuhan bagi, kan? Kemudian kita kata wa abu ubi zambi. Ya Allah, aku mengaku dosa-dosaku. Siapa tak ada dosa tuan? Dosa jangan main-main. Dosa itu hendaklah kita lihat seperti bukit gunung yang akan timpa kita. Kita cepat-cepat istighfar, minta ampun. Jangan kita biar dosa berlalu, melainkan kita minta ampun pada Allah, minta maaf sesama kita. Hak manusia, hak Allah. Sempurnakan semua tuntutan untuk kita mendapat penghapusan daripada dosa. Abu ubi zambi. Kita kata abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu ubi zambi. Aku mengaku dosaku ya Allah.
faghfirli, maka kita pun kata, ya Allah, ampunkanlah bagiku dosaku. Fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta, maka tidak adalah yang mengampunkan dosa itu melainkan Engkau, ya Allah. Boleh nampak? Jadi bila kita nak baca nanti, baca dengan menggambarkan makna yang saya terang tadi dalam lintasan hati kita, dalam akal, dalam sanubari, dalam akal, dalam hati. Kalau boleh dua-dua sekali, kita panggil tadabbur, ta'aqqul. Boleh nampak tak? Bila kita kata Allahumma anta rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, anta rabbi, engkaulah Tuhanku, la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau, khalaqtani, kau jadikan aku, wa ana abduka, akulah hambamu, wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu, dan aku di atas melaksanakan persetiaan dan janjiku padamu sedaya upayaku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku minta lindung daripada jahat yang telah aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengaku nikmat kau kurniakan padaku. Wa abu'u bi dzambi, aku mengaku dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta, maka tiadalah yang mengampunkan dosa itu melainkan Engkau. Dia satu rayuan, tuan-tuan. Nampak? Sebab bila kita nak minta ampun ni, kita kena mengaku berdosa. Ni kita mengaku, kita iktiraf dosa kita, tuan-tuan. Siapa kita tak ada dosa? Saya berdosa, semua kita berdosa. Kita sebenarnya sangat mengharapkan keampunan Allah di atas dosa-dosa kita. Jangan biar kita duduk dalam dosa, maklum. Sebab dosa itu ibarat satu titik berwarna hitam. Ni ayak ni warna putih, tuan-tuan. Ambil pen, hak dakwat tu titik pap, itu dosa. Jatuh di dalam bekas berwarna lut sinar ini. Ayak putih itu akan jadi kala apa? Dia akan jadi kala dakwat. Betul tak? Kalau dakwat kala hitam, mungkin waktu mula-mula dia nampak macam kelabu je, satu titik. Lepas tu Imam Ghazali kata, orang yang dah buat dosa, dia tidak minta ampun, dia tidak bertaubat, dia akan ulang lagi. Sebab tu orang buat dosa jangan tangguh. Jangan. Nanti kita akan ulang lagi, buat lagi. Mana satu titik, dua titik, tiga titik, empat titik, lama-lama ayak ini akan jadi hitam sehitam-hitamnya. Nampak tak? Yang kata dosa itu, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, man aznaba zamban, siapa-siapa buat satu dosa, nukitat fi qalbihi, ditempa di atas dataran hatinya satu titik berwarna hitam. Intaba, sekiranya dia bertaubat, dia minta ampun, dia istighfar, suqila qalbuhu, maka disucikan hatinya. Wa illam yatub, sekiranya dia tak bertaubat, zada ala zalika, bertambah titik-titik hitam itu, hatta yaswadda qalbuhu, sehingga hatinya jadi hitam sehitam-hitamnya. Sebab tu kita kena ajak, tuan-tuan. Benda ni kena ajak. Minta maaf kena ajak, minta ampun ni kena ajak. Dia satu tarbiyah. Bila anak kita buat salah, jangan biar. Macam cikgu-cikgu, anak murid buat salah, jangan biar. Panggil dia, bagi dia tahu yang dia buat itu salah. Bila kita buat salah, kita buat apa? Minta maaf. Kata apa? Minta maaf cikgu, maafkan kamu nak. Tapi kamu juga kena minta maaf kat kawan-kawan. Kawan-kawan, saya minta maaf, tadi saya silap, saya cakap kotor, umpamanya. Minta maaf. Pasal apa? Di antara kesilapan ibu bapa hari ini adalah membiarkan anak-anak mereka tebal ego sombong mereka sebab tak ajak minta maaf. Kakak buat salah dekat adik, dia buat tak tahu je. Abang buat salah kat adik, buat tak tahu je. Cakap lebih kurang dengan mak, dengan tok wan, buat tak tahu je, tak minta maaf pun. Akhirnya budak tu besar tak reti minta maaf, tak kenal minta maaf. Esok dia besar, dia nak buat apa? Dia nak kahwin. Esok dia kahwin lah. Bila dia kahwin, dia tak reti minta maaf. Bila dia tak reti minta maaf, suami dia tegur dia, sepatutnya dia ucap terima kasih dan minta maaf. Abang,
Ani minta maaf, Ani salah. Terima kasih abang ajak Ani, abang tegur Ani nak jadi isteri abang yang solehah. Dia terima kasih, dia minta maaf. Sejuklah hati suami. Tapi kalau dia tak minta maaf, hak kena minta maaf pun tak minta maaf. Ada seorang suami, isteri dia jerang ayam. Baru-baru menikah kan, jerang ayam. Benda tu so simple, tapi kalau orang tu tak biasa, dia tak tahu. Bila kita jerang ayak, kita tak boleh bubuh ayak sampai penuh ceret. Betul tak? Sekali lagi dia nak mendidih, sekali lagi dia nak menjerit. Tiba-tiba dia bubuh ayak penuh, mungkin dia terlepas pandang. Dia pun jerang ayak, dia pergi buat kerja lain. Tiba-tiba suami dengar macam sesuatu berlaku di dapur. Ayak tu dia dah selop, dia tembak. Suami ni pergi tengok-tengok, Masya Allah, ayak dah keluar di luar ni. Dia pun tutup api, dia pun lap. Tetapi siapa lagi nak abang kat isteri dia kalau bukan dia? Tentulah dia nak abang kat bini dia. Dia pun kata kat bini, ayang tadi bubuh ayang penuh ke? Si kata lagi tu, lebih kurang lah. Dia kata, awak bang, dah tadi ni ayang tu dia melimpah sebab penuh. Kita jerang ayang, kita tak boleh bubuh lagi penuh. Kita bubuh setengah Tak kata apa. Apa pun tak kata. Ya pun tak pun tak, terima kasih pun tak, minta maaf pun tak. Tutup mulut. Yang bini tutup mulut. Yang suami confused. Kenapa dia tutup mulut? Pasal apa tak kata apa? Lepas tu, suami pun tanyalah macam biasa. Kunci kereta duduk tang mana? Tu duduk tang mana? Semua tak tahu. Tak tahu. Rupanya tak tahu itu adalah pemberitahu. Kata dia kecil hati dekat suami dia. Sekarang siapa salah? Suami salah ke dia salah? Nampak tak? Dia tak biasa ditegur. Sebab tu dia tak boleh terima teguran suami dia. Padahal benda tu simple je. Dalam 1 second 2 second dia boleh settle. Kalau suami tu dia dah tutup ayam, dia dah lap, maknanya dia dah tolong isteri dia selesaikan di dapur tu. Betul tak betul? Kan? Jadi bila suami abang, ayang tadi ayam bubuh ayam penuh ke? Awak abang, itulah ayam penuh. Lepas tu dia menjerit tadi ni, abang pergi tutup lah. Loh, cik tak perasan. Loh, abang, cik tak perasan. Cik pilap nah. Dah abang lap dah. Loh abang, terima kasih, cik minta maaf. Settle tak? Seminit ada tak seminit? Seminit pun tak ada. Tapi oleh kerana ego manusia, dia tak boleh. Dia tak boleh, walaupun suami dia, sememang suami tu ajak isteri, suami didik isteri, tapi dia tak boleh terima, tuan. Jadi saya nasihat, muda-muda lagi ada anak-anak kecil, ajak anak-anak kita supaya tahu minta maaf, dan ajak anak-anak kita supaya mudah memberi maaf. Ada orang dia minta maaf, tapi orang lah minta maaf kat dia. Dia tak mau pula bagi maaf. Orang kena minta maaf. Lepas tu dia buat payah. Saat ni main lain. Oh jenuh lagu tu. Dah kawan tu minta maaf dah. Maaf lah. Kenapa susah sangat nak memberi maaf? Macam tu. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. So kita nak baca ramai-ramai apa yang kita telah bahas panjang pada pagi ini, iaitu Sayyidul Istighfar, yang Nabi kata siapa baca pada waktu siang dan dia baca dengan yakin, dia mati sebelum malam, maka dia adalah ahli syurga. Siapa baca waktu malam, dia baca dengan yakin, dia mati sebelum subuh, dia adalah ahli syurga. Tuan-tuan Jadi tuan-tuan ikut saya sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhambi
faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Okey, tuan-tuan, bila tuan-tuan baca sendiri, janganlah berhenti macam saya berhenti tadi. Sebab saya berhenti tadi kerana terlalu panjang, nanti tuan-tuan payah ikut. Baca sendiri macam ni. Nah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi waktu kita baca, kita lintaskan dalam kotak fikiran kita, dalam hati kita, untuk mendapat keyakinan apa yang Nabi syaratkan mungkin biha itu, iaitu makna-makna apa yang disebut tadi. Macam kita sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kita ikat dengan makna di sini, Allah lah Tuhan. Maka macam itulah bila kita sebut Sayyidul Istighfar. Tuan-tuan, insya-Allah kita akan amai sama-sama. Kalau tuan-tuan tengok di sebelah belakang ni, sebelah belakang, yang ni adalah satu pemberitahuan iklan daripada Yayasan Amal Malaysia Cawangan Kedah. Kalau siapa-siapa esok ni maksudnya dalam bulan haji nanti kita nak buat korban. Siapa nak masuk korban boleh hubungi saya. Di sini ada nombor telefon saya dalam senarai itu, untuk kita dapatkan ibadat korban yang akan kita buat di negara-negara terpilih, khususnya di Afrika, tuan-tuan, dan di beberapa negara. Itu kita buat di Chad, di Nigeria, di India, di Kemboja, tuan-tuan, dengan harga yang lebih murah. Buatlah di sini. Tapi kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak bersama dengan kita, boleh bersama dengan kita. Ada wakaf Quran, harga dia RM25 yang kita azam untuk kita buat berterusan, niat untuk mak, untuk ayah kita. Jadi siapa-siapa yang nak wakaf Quran pada hari ni pun boleh. Saya bawa buku resitnya. Satu Quran harganya RM25. Kalau wakaf telaga Kemboja kita ada RM1,200. Boleh bagi banyak mana tuan-tuan rasa nak bagi, bukan mesti RM1,200 sebenarnya. Wakaf telaga di Afrika RM6,800. Tuan-tuan boleh sumbang banyak mana tuan-tuan nak sumbang. Macam malam tadi ada seorang sahabat, dia bagi RM1,000 untuk isteri dia. Jadi kita akan campur dengan orang lain untuk cukupkan sebuah telaga. Kita dapat bahagian kita, orang lain dapat bahagian orang lain yang bersama dengan kita. Yang penting adalah niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ada nombor bank Islam. Tuan-tuan di Langkawi ada bank Islam. Tuan-tuan boleh masukkan duit tuan-tuan, penyertaan itu dalam akaun bank Islam, dan resit atau slip bank itu tuan-tuan hantar dekat saya untuk kita panjangkan ke pejabat bagi pemberitahuan yang ini wakaf telaga, yang ini wakaf Quran, dan sebagainya, tuan-tuan. Kalau nak bagi tunai boleh saja untuk saya terima selepas daripada kuliah ini, insya-Allah. Terima kasih. Saya harap tuan-tuan terus patuh kepada SOP. Tuan-tuan dapat terus menjaga keselamatan masing-masing. Kerana untuk makluman tuan-tuan, Kedah kita ini broad index saja baru ni pun ada lagi. Kita dah lebih 400 orang mati sebelum sempat sampai ke hospital, tuan-tuan. Ya, dan mereka ini adalah positif COVID-19 yang tak sempat menerima rawatan di hospital, sudah meninggal dunia. Dan di Kedah kita ini ada lebih daripada 1,000 orang lagi. Dia ada 140,000 atau 100 dekat 50,000 lah, 150,000 dekat-dekat lagi yang belum ambil vaksin walaupun satu dos. Jadi tolong habaq kat mereka, setakat kajian yang dibuat, penurunan kes hari itu adalah disebabkan pengambilan vaksin yang Allah izin dengan rahmatnya, maka berlaku penurunan kes. Mudah-mudahan kita selamat, kita menjaga apa yang mesti kita jaga bersama untuk keselamatan diri dan keluarga dan semua masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah kasihan belah pada kita tahun 2022 ini. Allah angkat wabak COVID-19, kita boleh balik semayang di Masjid Surau, kita rapat-rapat.
kita boleh salam, kita boleh berpelukan. Lama tak jumpa tuan-tuan, minta maaf kerana buat masa ini kita masih lagi SOP dia macam tu lah. Kenapa tuan-tuan maaf tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibatan wa auladan salihin alimin amilin hafizin qari'in muti'in maghfurin minad dunya wal akhirati ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan boleh ambil gambar belakang ni. Siapa-siapa yang pandai dia boleh ambil gambar. Lepas tu dia hantar dalam WhatsApp dan dia tulislah di situ